Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, Islam Agama Fitrah. Yang ini merupakan bidang akidah, bab ke-13. Para pelajar boleh tengok dalam buku teks. So, apa yakah yang dimaksudkan dengan akidah? Maksud akidah ialah agama Islam sesuai dengan naluri fitrah manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah yang menjadi pelindung kepada manusia. Maksudnya apa? Satu konteks penyembahan, minta pertolongan kepada Tuhan Maha Pencipta sebagai penolong. Kenapa kita perlu beragama? Sebab apa kita perlu beragama? Yang pertama, fitrah kejadian manusia memerlukan agama. Sebab manusia ni konteks dia lemah, memerlukan seseorang sebagai bantuan. Okey, buktinya apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantu. Okey, Allah SWT Tuhan yang sebenar. Hanya Allah SWT Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selain Allah yang mencipta seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam. Jadi, bukti Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT telah memberikan jalan keluar agar kehendak fitrah manusia dapat disalurkan dengan cara yang baik, yang mana dapat menjamin kesejahteraan. Islam melarang penzinaan. Kenapa Islam mengharam penzinaan? Demi menjaga kesucian nasab, ini kesucian keturunan. Tetapi Islam memberikan jalan yang lurus melalui perkahwinan. Yang kedua, riba. Islam menolak memerangi riba. Kenapa Islam memerangi riba? Kerana berlaku di situ penindasan ke atas golongan yang lemah. Tetapi Islam memberikan satu jalan yang lurus, iaitu pinjaman, gadaian dan juga jual. Seterusnya, Islam mengharamkan arak. Kenapa arak diharamkan? Demi untuk menjaga kewarasan akal, kesihatan akal. Tetapi Islam telah memberikan kita seluruh minuman yang halal dan berkhasiat seperti jus, buah-buahan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Islam melarang judi, rasuah dan mencuri. Kenapa Islam larang judi? Islam larang rasuah dan mencuri kerana di situ berlaku satu penindasan, satu konsep yang mana bila kita berjudi kita ada yang kalah dan menang. Okey. Tetapi Islam memberikan kita satu jalan dengan mewajibkan zakat bagi orang yang berkemampuan. Dia memberi wajib mengeluarkan sebahagian hartanya kepada golongan tertentu, dan Islam menggalakkan amalan bersedekah. So, dalil nakli, Islam agama yang benar yang diredai Allah dan surah Ar-Rum ayat ke-30, yang mana maksudnya, hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan, iaitu agama Allah. Seterusnya surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah SWT telah membuat pengakuan bahawa Islam agama yang benar dan diredai. Okey. Lagi dalil akli, dalil Al-Quran ini yang mana surah Ali Imran ayat 85, manusia yang tidak tetap dengan agama Allah akan rugi kerana amalannya tidak akan diterima. Okey, ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah ada 5. Yang pertama, Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua, Syumuliyah, iaitu lengkap. Yang ketiga, Ukhrawiyah, akhirat. Yang keempat, Alamiyah, sejagat. Yang kelima, Waqi'iyah, iaitu realistik. Tengok satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan Rabbaniyah, iaitu ketuhanan? Agama yang bersumberkan pada wahyu Allah. Apa dia wahyu Allah? Al-Quran dan hadis. Okey. Syumuliyah, agama yang lengkap memenuhi semua keperluan hidup manusia. Yang ini melengkapi segenap aspek dari segi kita makan, pakai dan sebagainya. Okey. Waqi'iyah, realistik. Apa maksud realistik? Atau agama yang sesuai diamalkan di semua tempat sepanjang zaman. Tidak mengira kalau Islam telah datang ke atas muka bumi ni 1442 tahun yang lalu, masih relevan untuk zaman kini hingga ke akhir. Terusnya, Alamiyah, iaitu sejagat. Agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Tak kira sama ada kita kulit hitam, putih dan sebagainya. Kita berada salah satu rumpun, ini Ukhuwah Islamiyah, ini agama Pastu payung untuk agama Islam. Okey, Ukhrawiyah, kita tengok agama yang menjaminkan kesejahteraan jasmani dan rohani untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kan. Yang mana dunia pun nak, akhirat pun kita tidak ketinggalan. Okey. Seterusnya, kita lihat
satu contoh soalan kebat, iaitu Islam, contohlah Islam merupakan agama samawi yang diturunkan melalui perutusan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana segala hukum hakam yang telah ditetapkan sangat bertepatan dengan keperluan manusia. Contohnya hukuman potong tangan kepada pencuri. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan segala tuntutan agama supaya menjadi Muslim